Assalamualaikum dan salam Ramadan bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak menuntut formula tepat untuk digunakan dalam pengagihan hasil kepada negeri ini seperti yang termaktub dalam peruntukan perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan. Menurut Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, kerajaan negeri masih belum mendapat formula yang tepat dari Kerajaan Persekutuan berhubung perkara tersebut. Semalam pun kita berbincang mengenai dengan MA63. Satu-satunya perkara yang saya bincang dengan rakan-rakan saya ialah peruntukan 112D, di mana kerajaan persekutuan melalui perlembagaan hendaklah membantu geran kita untuk negeri Sarawak. Dan kita negeri Sarawak, we want the right formula. We just don't get it anyhow. We want the right formula, how the figure is derived. Selagi formula itu belum selesai, kita semua nerima sebarangan. Beliau berucap demikian pada Majlis Sungkir dengan Premier Abang Jo 2022 di Kuala Lumpur pada Sabtu. Dalam hal ini, beliau menegaskan kerajaan Sarawak akan teruskan usaha menuntut haknya melalui perjanjian yang sedia ada, termasuklah jawatan kuasa antara kerajaan IGC serta peruntukan-peruntukan lain yang berkaitan. Jelas Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari apa yang diperjuangkan adalah demi masa depan anak-anak negeri ini. Antara yang hadir sama dalam majlis itu ialah Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Jauh Samion, ahli-ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sementara itu, Premier Sarawak memberitahu pendekatan kerajaan Sarawak yang fokus kepada teknologi baharu dan kelestarian alam sekitar sebagai sumber ekonomi baharu telah menarik perhatian negara luar. Jelasnya, beliau menerima jemputan dari kerajaan Singapura untuk membentangkan perancangan ekonomi baharu yang sedang dilaksanakan di negeri ini. Minggu depan, saya telah dijemput oleh kerajaan Singapura dan Temasek Group untuk membentangkan mengenai satu paper on the new economy yang dijalankan oleh negeri Sarawak. I will try my best to convince this one is selected group kerana Temasek and Singapore government organizing only for top 60, dan saya akan cubalah untuk memberitahu, maklumkan mengenai dengan emphasis kita towards new economy, menggunakan teknologi dan juga ekonomi yang berasaskan kepada kelestarian alam sekitar. Menjelas lanjut, kerajaan negeri katanya kini beralih kepada ekonomi berasaskan hidrogen dalam mencapai visi muncul negeri maju menjelang tahun 2030. Katanya lagi, peralihan kepada ekonomi baharu itu juga bertujuan menjadikan Sarawak negeri maju dalam pengurusan ekonomi yang lebih lestari dan memberi manfaat kepada rakyat. Seterusnya, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata kerajaan Sarawak sentiasa komited membantu rakyat negeri ini yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19 dan bencana lain termasuk pelajar dan mereka yang menetap di Semenanjung Malaysia. Katanya kerajaan Sarawak telah menghulurkan bantuan bernilai kira-kira 5.8 bilion ringgit untuk membantu rakyat melalui bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 1.0 hingga 8.0. Jelas beliau, setakat ini seramai 38,106 orang termasuk 21,214 pelajar yang berada di Semenanjung Malaysia telah dibantu. Untuk makluman, setakat ini pihak kerajaan Sarawak telah membantu seramai 38,106 orang yang terdiri daripada 21,214 pelajar, lebih 20,000 iaitu 21,214 pelajar di Semenanjung ini, dan juga 16,892 orang awam yang berada merantau di sini yang telah kita bantu
Dan kalau mengikut Rudi Tok lagi di antara bulan Disember 2021 hingga April 5 bulan kita telah membantu tambahan 2.5 juta 2.5 million untuk rakyat kita di sini. Dalam majlis tersebut juga Premier Sarawak dan isteri Puan Sri Dato' Amal Jumaani Tun Tuanku Bujang telah menyampaikan sumbangan kepada 53 pelajar institusi pengajian tinggi IPT di bawah tajaan Yayasan Sarawak dan yang menuntut di Semenanjung Malaysia. Sumbangan turut disampaikan kepada 9 ibu tunggal, 11 anak yatim, 3 pasangan ibu tunggal dan anak yatim, 3 wakil kaki tangan Yayasan Sarawak di Kuala Lumpur dan 3 wakil kaki tangan Pejabat Perhubungan Sarawak di Kuala Lumpur. Selepas berbuka puasa, Premier Sarawak bersama para hadirin turut mengerjakan solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah. Majlis anjuran bersama Pejabat Premier Sarawak, Pejabat Perhubungan Sarawak, Kuala Lumpur dan Yayasan Sarawak Cawangan Kuala Lumpur itu bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat Sarawak di Semenanjung Malaysia selain meraihkan anak-anak yatim dan ibu tunggal warga Sarawak di Lembah Kelang. Berita selanjutnya, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Sri Nancy Shukri baru-baru ini telah merasmikan projek Balai Raya Kampung Sateman di gedung yang telah siap dibaik pulih. Projek kecil luar bandar MRP Kerajaan Persekutuan tahun 2021 itu melibatkan pemasangan jubin dalam dewan, baik pulih pentas, kerja-kerja mengecat dalam dewan, pemasangan grill dan beberapa lagi penambahbaikan dengan memanfaatkan peruntukan yang diberikan sebanyak RM20,000. Jadi kita mengucapkan tahniah ngau tuan rumah Lubong, ngau orang kampung sebab dengan RM20,000 nya dapat masang tile di dalam dewan tu. Dicatnya, dipasangnya grill. Tuklah kita nak beri contoh kepada orang kami bahawa tuan rumah menggunakan pertukan yang ada dengan menggunakan tenaga kerja diupah. Diupah jadi perbelanjaannya siklah setinggi punya terpaksa mengambil orang luar untuk melas sekali lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media setelah selesai merasmikan simbolik projek tersebut. Kampung Sateman mempunyai 24 pintu rumah dengan populasi seramai 100 penduduk yang kebanyakannya adalah pekebun. Di Lundu pula, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Iqbal Joy telah meninjau persiapan terakhir di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantinan Keselamatan ICQS Biawak baru-baru ini. Setelah mendengar taklimat dan penerangan ringkas oleh agensi-agensi terlibat, Dato' Iqbal selaku Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berpuas hati dengan persediaan yang telah dilaksanakan. Namun begitu, beliau masih menegaskan keperluan penambahbaikan dari semasa ke semasa seiring dengan perkembangan pembukaan sempadan serta disesuaikan mengikut prosedur operasi standard SOP kesihatan yang telah ditetapkan. Turut hadir ialah Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Dato' Ken Leben, Timbalan Residen Bahagian Kuching Marcos Sibong dan Pegawai Daerah Lundu Gustian Durani. Beralih ke perkembangan kes COVID-19 dengan Sarawak terus mencatatkan penurunan kes baru positif COVID-19 pada Sabtu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan memberitahu negeri ini mencatatkan 121 kes baru positif COVID-19 sekaligus menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini sebanyak 303,771 kes. Jelasnya daripada jumlah itu sebanyak 53 kes dalam kategori 1, 62 kes kategori 2, 1 kes kategori 3, 3 kes kategori 4 dan 2 kes kategori 5. Kes-kes ini dikesan di 19 daerah seperti berikut. Laporan seterusnya. Setiap kali tiba Ramadan, makanan tradisi yang cukup sinonim dengan masyarakat Sarawak, Suntong Tutok, kembali menemui penggemarnya. Sejak bertahun, Suntong Tutok menjadi juadah istimewa yang mesti dinikmati dan amat digemari masyarakat di sini tanpa mengira latar belakang.
Diambil dari bahasa Sarawak, suntong tutok adalah sotong kering yang dibakar, kemudian digiling dan dilenyek menggunakan tukul hingga hancur. Ia sangat menyelerakan jika dimakan bercicahkan sambal pedas bersalutkan kacang halus. Di Kuching, lokasi popular untuk menikmati makanan tradisi itu sudah tentunya di Kampung Nombor 5, Jalan Dato' Haji Bahabul di sini. Ini kerana terdapat 11 gerai yang menjual suntong tutok termasuk makanan lain seperti keropok lekor di sepanjang jalan. Selain tampil dengan pelbagai perisai pencicah, setiap gerai tersebut juga menjual suntong tutok dalam pelbagai saiz dan harga yang boleh dinikmati sesiapa sahaja. Bagi salah seorang peniaga, Hamidah Fauzi, peralihan kepada fasa endemik telah membantu meningkatkan jualan suntong tutok yang diusahakannya bersama keluarga sejak tahun 2000. Kami berjual suntong daripada tahun 2000. So, kini itu dah fasa pandemik. So, uang lebih ada banyak lagi daripada last year. Last year kami orang berjual sampai pukul 10 malam saja. Kini itu kami orang boleh berjual dari pukul 12 malam, pukul 1 pagi sudah limit lah. Okey, kami orang berjual harga jualan kami daripada RM2 sampai ke RM25. Itu suntong paling besar lah. Paling besar RM25. Itu pembantu kami, adik kami Faizal. And then sambal kami tu kami mula daripada cabai Thailand pedas. And then berasa ngisi tu lah orang madah ni nak. Ada campuran kacang. Bagi salah seorang pelanggan, Rashidi Jamil pula, kesedapan dan kelainan rasa sambal pencicah penjual suntong tutok di situ adalah antara faktor utama mengapa beliau tidak memilih penjajah lain. Kelebihan membeli sotong di tempat tuknya pun sambal pun apa semua memang spesial lah, lain pada lain rasa. Sebab setiap tahun pun kita buka memang ke situ aja beli, tidak pergi tempat lain lah. Kualiti sambal memang puas hati lah kita makan. Komen sama diluahkan seorang lagi pengunjung, Ramlah, yang menyifatkan kualiti suntong tutok dijual di Kampung Nombor 5 sangat istimewa berbanding di tempat lain. Assalamualaikum, kami Ramlah nak ya customer kita. Kami sebelum tu kami ada beli sontong tempat lain. Tapi kami nak rasa situ yang mana lagi dengan sambalnya yang nasi. Bolehlah, tang nyaman. Sementara itu, Timbalan Ketua Ranting Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Kampung Nombor 5, Aziz Madian menyuruh peniaga suntong tutok di kampung itu untuk terus berniaga selepas berakhirnya bulan Ramadan agar ia menjadi tarikan pengunjung dari luar selain menambah pendapatan para peniaga. Alhamdulillah, setakat itu sepanjang Ibadu pun pandemik, dikabarkan oleh penjual-penjual di Kampung Lima itu, penjualannya agak meningkat di tahun-tahun. InsyaAllah, saya pun menyarankan kepada penduduk setempat ataupun yang tengah melancung, orang Semenanjung, dia datang ke Kampung Lima. Saya pun dah memang asal Kampung Lima. Keduanya, saya menyarankan kepada semua penjual tutuk-tutuk, kalau boleh, terus berjual hingga selepas Ramadan ataupun sepanjang masa supaya satu, ia dapat mempentingkan ekonomi. Kedua, sebagai trademark kepada Kampung Nombor 5 merupakan umpama kampung baru di Kuala Lumpur. Bagi yang ingin merasai keenakan suntong tutok Kampung Nombor 5, perniagaan mereka bermula dari jam 7 malam hingga 12 malam. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.